dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, sahabat Nabi mereka cukup prihatin tentang ibadat ini. Sahabat Nabi kalau bercakap tentang hal ibadat mesti ikut Nabi. Bila berlain daripada Nabi, jadi masalah kepada sahabat-sahabat. Sebab yang menunjuk ajar kita dalam hal ibadat ialah Nabi. Tidak boleh direka, tidak boleh dicipta, tidak boleh ditokok tambah, tidak boleh dikurangkan dalam hal ibadat. Kalau Nabi semayang macam tu, kita kena macam tu. Kalau Nabi puasa macam tu, kita kena macam tu. Kalau Nabi buat haji, kita tidak boleh dalam hal ibadat khusus ini ada unsur-unsur reka cipta. Kesimpulan yang kedua, di kalangan sahabat Nabi, mereka sama-sama mereka saling lengkap melengkapi. Bukti dia apa? Bukti dia apabila benda ni direport kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bukan sahaja rujuk kepada Nabi, bahkan dia rujuk kepada Abu Bakar, kepada Umar. Dia kata, aku semayang masa Nabi hidup, semasa berada di Mina, semasa buat haji, 2 rakaat saja. Zuhur, Asar, Aisyah, Nabi rakaat saja. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Maka sahabat Nabi ni, mereka sama-sama mereka saling lengkap melengkapi. Kalau dia tak tahu, dia tengok Abu Bakar tahu tak benda ni. Kalau dia tak tahu, dia tengok Umar tahu tak benda ni. Dia macam tu. Kesimpulan yang ketiga, para sahabat ni ada dekat para sahabat ni ada benda yang istimewa. Apa dia? Satu, husnuzan. Dia berbaik sangka sama-sama dia. Dia baik sangka. Walaupun orang main report dekat dia, kata ni macam mana ni? Sayyidina Osman sewaktu berada di Mina, dia sembahyang tamam. Zuhur dia buat 4, sedangkan Nabi buat 2. Asar dia buat 4, sedangkan Nabi buat 2. Aisyah dia buat 4, sedangkan Nabi buat 2. Bila orang bagi tahu dekat dia benda tu, dia walaupun dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi last sekali dia kata apa? Aku harap sama ada 4 ataupun 2 diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baik sangka sama-sama dia. Dan daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa sahabat-sahabat Nabi ni ada satu sifat. Apa dia? Belapang dada. Walaupun report mai dekat dia kata Osman bin Affan buat berlain daripada Nabi buat, tapi dia lapang dada. Tak mungkin Osman tak tahu benda ni. Kalau Osman buat, mesti ada penjelasan dia. Dia lapang dada dengan apa yang dibuat oleh Osman. Dia tak dandan kata Osman salah. Kesimpulan yang keempat, kalau boleh kita simpulkan, hari ini tak ada satu orang manusia dalam dunia hari ini yang tahu semua benda. Tak ada seorang pun manusia dalam dunia hari ini yang tahu semua benda. Walaupun dia alim dalam ilmu hadis, ada benda dia tak tahu. Walaupun dia alim dalam bidang fiqh, ada benda dia tak tahu. Walaupun dia alim dalam ilmu agama, ada benda yang dia tak tahu. Walaupun dia alim dalam bahasa Arab, ada benda dia tak tahu. Apa dia? Manusia hari ini, tak ada seorang manusia yang hidup pada hari ini yang tahu semua benda. Pasal apa? Pasal hadis yang kita baca, sahabat Nabi pun ada yang tak tahu semua benda. Kesimpulan juga apa dia? Sepanjang zaman akan berlaku aktiviti fitnah memfitnah. Sepanjang zaman akan berlaku. Orang sehebat Sayyidina Osman bin Affan pun difitnah. Kalau kita tengok balik cerita Osman bin Affan, di antara fitnah yang kena dekat dia setahun sebelum dia dibunuh, ini hadis yang kita baca ni, dia dituduh sebagai menyalahi ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Osman bin Affan dilantik jadi khalifah
pada 23 Hijrah. Dia dilantik menjadi khalifah 23 Hijrah. Selepas wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar naik. Abu Bakar memerintah negeri 2 tahun 3 bulan. Mati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, naik Sayyidina Umar memerintah 6 tahun. Mati Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman. Dialah satu-satunya khalifah di dalam kalangan khulafa ar-rasyidin yang memerintah paling lama, iaitu 11 tahun 11 bulan. Kemudian naik Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintah 9 tahun. Total jumlah zaman pemerintahan khulafa ar-rasyidin antara 29 ke 30 tahun. Oleh kerana Osman satu orang khalifah yang memerintah paling lama, maka isu cukup banyak zaman dia. Sebahagian ahli sejarah kata 12 tahun Osman memerintah, 11 tahun 11 bulan. 12 tahun dia memerintah, 6 tahun aman damai, 6 tahun start jadi huru-hara. Start dah, fitnah dah mula start di sana sini. Orang sehebat Sayyidina Osman bin Affan, hebat tuan-tuan. Perang Tabuk jadi ketika Madinah dalam keadaan inflasi. Inflasi maksudnya apa? Barang tak ada. Bila barang tak ada, harga mahal. Barang tak ada, siapa nak kena bayar mahal baru boleh dapat. Inflasi, jadi perang Tabuk. Siapa nak menanggung biaya ataupun perbelanjaan perang Tabuk? Nabi bangkit berdiri di depan semua sahabat. Nabi buka satu peluang kepada sahabat. Siapa rasa dia nak pahala lebih, bantu kita untuk sediakan persiapan untuk perang Tabuk. Osman bin Affan yang kena fitnah ni, dia bangkit, dia bagi 950 ekor unta. Dia ada duit. Dia bagi 50 ekor kuda. Dia bagi 1000 dinar duit dia untuk tujuan perang Tabuk. Masa mula-mula hijrah daripada Mekah ke Madinah, kita dah baca dah hadis ni di masjid ni dulu. Madinah tak ada satu pun telaga yang air dia boleh diminum, melainkan semua air telaga yang ada di Madinah rasa masin, kecuali satu saja, dia panggil Bi'ru Rumah. Itu saja satu-satunya telaga air dia sedap diminum. Nabi bangkit berdiri. Nabi kata, siapa di kalangan hampa yang ada duit lebih, tolong beli telaga ni. Bi'ru maksudnya telaga, nama telaga tu Rumah. Siapa ada duit, beli dan infak untuk orang pakat-pakat minum. Osman bangkit berdiri, ambil duit poket dia, beli. Satu orang manusia yang macam ni punya hebat, menjelang akhir pemerintahan dia tahun 34 Hijrah, tuduhan demi tuduhan dilempar pada dia. Osman dituduh satu orang yang buat kerja menyalahi agama apabila dia memerintahkan Quran dibakar. Memang betul, masa dia jadi khalifah, dia suruh bakar sebahagian Quran. Perbuatan dia itu dijadikan isu oleh musuh politik dia. Osman bakar Quran. Siapa dengar pun, orang tak semayang dengar pun marah. Macam kita hari ni lah, orang pergi abang kata, hang tunggu apa lagi? Mereka bakar dah masjid Padang Temusu. Allahu Akbar. Jemaah pun tak main. Ni hak takbir ni jemaah pun tak main, tapi marah orang bakar masjid ni. Bila orang bagi tahu kata Osman bin Affan bakar Quran, marah orang dekat dia. Dia dituduh, hadis yang kita baca tadi, menyalahi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika buat haji, masa di Mina pada 8 Zulhijjah, Nabi sembahyang Zuhur, Asar dan Isya 2 rakaat, tetapi dia buat 4. Dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dituduh kepada dia, ditohmah dia dengan tuduhan yang macam tu. Dia dituduh kata semasa pemerintahan dia, dia susun adik-beradik dia memegang jawatan penting di dalam kerajaan. Dia mengamalkan nepotism, orang hari ni kata.
Semua adik-beradik dia. Tengok orang ni adik-beradik dia, adik-beradik dia, adik-beradik dia. Itu juga satu isu yang memakan diri Osman bin Affan. Osman bin Affan dituduh memberi lebih privilege, keistimewaan kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah, kita belajar sejarah Islam dulu, tokoh Bani Umayyah siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana perkampungan Bani Umayyah pada masa itu? Di mana? Kalau kita pergi Madinah hari ini, dekat Masjid Ijabah, arah kiblat Masjid Nabawi itu, dia pergi ke belah kanan condong macam tu, tak sampai 1 kilometer. Di situ perkampungan Bani Umayyah. Itu asal keturunan Sayyidina Osman bin Affan. Dia keturunan Bani Umayyah. Bila dia jadi khalifah, dituduh, kata dia bagi banyak keistimewaan kepada Bani Umayyah. Orang yang bangkit mempertahankan Osman daripada tuduhan-tuduhan ni ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bangkit, Ali bagi tahu, dia kata betul, memang Osman bakang Quran, tapi Quran yang Osman bakang itu adalah Quran yang disahkan ada kekeliruan. Osman kutip Quran-Quran, dia standardiskan menjadi mushaf Osmani. Hak tu saja yang Osman suruh pakai, hak lain dia musnahkan. Pasal apa? Pasal kalau dibiarkan, benda tu mengelirukan orang tentang Quran ni, maka dia bakang hak mana yang ada kekeliruan, yang salah tulis dan sebagainya, dia bakang. Dia jadikan Quran satu mushaf 30 juzuk. Yang ni saja dia kata kita pakai. Perbuatan dia bakang Quran yang ada kekeliruan itu, di highlight kata Osman bakang Quran. Nampak tuan-tuan? Ini yang kata politik. Ini politik. Bila A tak suka dekat B, walaupun B buat betul, dia akan push in bagi orang tak suka dekat B. Pasal apa? Inilah politik. Osman bin Affan buat benda betul, tetapi dia highlight kata Osman bakang Quran. Oi, orang marah dekat dia. Ali bangkit, Ali bagi tahu. Sayyidina Ali kata Osman memang betul bakang Quran, tapi Quran apa yang dia bakang? Quran yang ada kekeliruan. Dan Osman arahkan rakyat pakai mushaf Osmani yang disahkan betul. Ali bangkit bagi tahu. Pasal apa? Osman semasa berada di Mina, masa buat haji, dia sembahyang Zuhur, Asar dan Aisyah tamam 4 rakaat, walaupun Nabi buat dua. Ali bangkit bagi tahu. Ali kata pasal apa? Pasal Sayyidina Osman bin Affan bercadang selepas daripada haji, dia nak duduk lagi di Mekah sebelum balik ke Madinah, maka dia tidak jadi musafir. Safar dia, musafir dia terputus. Pasal apa? Pasal dia niat dia nak duduk lama di Mekah baru nak balik ke Madinah. Maka kerana tu di Mina dia sembahyang tamam. Pasal dia nak duduk lagi selepas habis musim haji. Ali bangkit bagi penjelasan kepada orang benda ni. Ali kata pasal apa? Osman lantik adik-beradik dia menduduki jabatan-jabatan dan jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran dia. Pasal apa? Pasal kebetulan adik-beradik dia layak. Dia lantik bukan kerana adik-beradik, tapi dia lantik kerana kelayakan. Ini yang kata musuh politik, dia tak kira dah hang layak tak layak, yang ni point aku nak tembak hang, dia tembak. Macam mana jadi zaman tu, duk jadi lagi gila ni, duk jadi lagi sampai lagi tak kiamat, benda ni akan menjadi modal politik. Osman kena dah tuduhan nepotism, dia dah kena dah. Ali bangkit, Ali pertahankan Osman. Ali kata betul, memang Osman lantik adik-beradik dia, tapi adik-beradik yang layak. Kalau hampa dapati ada orang lebih layak daripada adik-beradik dia yang dia lantik, bagi tahu. Osman tak ada masalah untuk ganti dengan orang yang lebih layak. Kamu dengarlah, Osman nepotism. Dan tuduhan yang mengatakan dia mengutamakan Bani Umayyah di dalam pentadbiran dia. Sayyidina Ali jawab, hampa bukan tak kenal Sayyidina Osman, dia orang kaya. Kalau ada di kalangan rakyat keturunan Bani Umayyah yang dibantu, dia tidak bantu dengan duit rakyat, dia bantu dengan duit poket dia. Ali bagi tahu dekat siapa nak percaya,
Sebab apa? Sebab kemarahan kepada Osman sudah berada di puncak. Tahun 35 Hijrah dia diserang, rumah dia dikepung, dan akhirnya pada hari Khamis 16 Zulhijjah 35 Hijrah dia dibunuh. Isteri dia yang bernama Nailah, dia ada di pintu rumah, tahan orang daripada pemberontak daripada Mesir, tahan, tak mau bagi masuk dalam rumah, nak pergi bunuh laki dia. Isteri dia putus semua jari. Osman bin Affan tak pernah pakai seluar. Pada hari itu dia pakai seluar. Bila orang tanya dia, isteri dia tanya dia, dia kata, abang tak pernah pakai seluar, pasal apa hari ni pakai seluar? Dia kata, aku takut kalau orang serang aku saat lagi, terselak pakaian aku, nampak aurat aku. Waktu dia dibunuh, tangan dia pegang Quran, dan dia dibunuh ketika dia sedang berpuasa. Orang macam ni, kerana fitnah, kerana tohmahan jahat, akhirnya dia mati dalam keadaan yang macam tu. Dikebumikan pada hari Jumaat, umurnya nak 80 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang nak diceritakan oleh hadis ni kepada kita, tentang bagaimana fitnah boleh merosakkan satu orang yang berhati mulia, yang berkedudukan tinggi di sisi Nabi SAW dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah baca satu hadis cerita tentang satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid ni. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, Umar lantik dia jadi governor di Kufah. Semasa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, ada orang tak suka kat dia. Ini normal, tuan-tuan. Siapa pun, kita kata dalam konteks politik Mesir, Anwar Sadat jadi presiden, orang tak suka dekat dia, berakhir dengan kena tembak. Dan sememangnya pun dia zalim dan kejam. Naik Hosni Mubarak, serupa juga, nama dia saja macam Ramadan Al-Mubarak. Tapi dia tidak membawa berkah kepada bumi Mesir. Bahkan dia menjadi sekutu kuat Amerika yang menjaga kepentingan Israel di sebelah negeri dia. Selama 40 tahun Mesir dikongkong dan dikuasai oleh jahat-jahat ni. Tiba-tiba menang. Ikhwan Muslimin menjadi presiden Mesir untuk pertama kalinya. Tuan-tuan jangan dibuai mimpi indah, kata dia ni naik selesai semua masalah. Lain masalah nanti mai. Dia baik, dia bagus, tapi musuh dia akan merosakkan dia. Musuh luang Amerika tak akan lepas dia. Israel yang sempadan daripada terdedah kepada macam-macam attack daripada negara Islam tak akan lepas dia. Mereka akan create macam-macam cerita dengan menggunakan media antarabangsa untuk nak menjahanamkan Dr. Mursi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa naik pun musuh akan menjatuhkan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi governor di Kufah. Penduduk Kufah secara umumnya suka dia, segelintir tak mau kat dia. Maka hak segelintir ni aktif. Dia bergerak ke sana sini, perosak nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi adalah hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammara fashakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Hadis kata, penduduk Kufah sebahagiannya duk mengadu cerita kata Sa'ad bin Abi Waqqas tak bagus. Sampai ke pengetahuan khalifah pada masa itu Umar Al-Khattab. Umar bila dengar orang duk main komplain kata governor yang dia lantik tak bagus, dia gantung jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Walhal Umar bukan tak tahu Sa'ad ni orang bagus, Nabi sudah bagi jaminan syurga untuk dia, tapi kerana ada komplain, Umar tak mau fitnah ni semakin melebar, semakin meluas,
dia gantung jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lantik Ammar pergi ganti tempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Aduan mereka terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas ni melarat sampai ke tahap mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni semayang tak betul. Melampau lah. Satu sahabat yang Nabi jamin syurga, mereka kata semayang tak betul. Umar Al-Khattab sebagai khalifah cerdik, dia faham benda ni. Dia kata ni nampak something wrong somewhere. Ini nampak cerita ni nak jadi kartun. Maka dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai dekat dia, sementara dia gantung jawatan bagi orang lain pergi. Dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai, dia kata Sa'ad, hang tahu tak apa penduduk Kufah kata dekat hang? Dia kata hang semayang pun nampak tak apa nak elok. Sa'ad bin Abi Waqqas bila dengar, dia kata wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dia kata dekat Sayyidina Umar, aku jadi governor di Kufah, aku semayang dengan penduduk Kufah, aku semayang macam mana Nabi semayang. Dia kata, aku dididik oleh Nabi, aku masuk Islam di tangan Nabi, aku selama ni reti Islam daripada ajaran Nabi. Aku ajak mereka, aku semayang dengan mereka macam mana yang Nabi buat. Ma akhrimu anha, aku tidak kurangkan sikit pun daripada yang Nabi buat. Sampai dia kata usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Sampaikan dia kata aku ikut Nabi semayang ni, cara Nabi semayang ni, sampai ketika aku mengimamkan sembahyang Isya, rakaat dua yang mula aku panjangkan dan rakaat dua yang akhir aku ringankan. Itu sunnah Nabi. Kalau jadi imam, rakaat pertama panjang dalam erti kata apa? Bagi dan orang yang batal ayat semayang nak pergi ambil ayat semayang, bagi orang yang main lambat nak tungkat motor, nak berambat masuk main ni jangan sampai terbalik motor, nak berebut masuk. Nabi dia bagi time. Nabi buat lagu tu, Sa'ad bin Abi Waqqas kata aku pun buat lagu tu. Bukan soal-soal lain besar ni, soal kecil aja. Soal kecil ni, Nabi dua rakaat yang pertama, rakaat satu, rakaat kedua Nabi bagi panjang sikit, aku pun buat lagu tu. Di mana yang kata tak kena semayang aku ni? Yang kata la yuhsinu yusalli, yang kata semayang tak elok ni tang mana? Dia kata dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar dengar penjelasan dia. Umar kata dekat dia, zalika zannu bika ya Aba Ishaq. Umar kata kalau lagu tu depa saja buruk sangka dekat hang. Umar kata aku percaya hang, jangan takut. Umar hantar orang-orang dia, pasukan daripada pejabat khalifah untuk pergi ke Kufah, dan dia suruh Sa'ad bin Abi Waqqas pergi sekali. Hang pergi sekali dengan pegawai-pegawai aku ni. Depa ni akan pergi kepada penduduk Kufah, interview seorang-seorang. Apa kata depa terhadap governor depa? Sa'ad bin Abi Waqqas pergi. Bila jumpa ni yang kata rakyat jelata ni, pergi jumpa, pergi tanya macam mana governor kita, semua puji, kata bagus. Wa yusnuna ma'rufa, semua puji, kata governor kami Sa'ad bin Abi Waqqas macam ni, bagus dia. Sehinggalah kata dalam hadis tu, hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sehinggalah sampai di satu masjid Bani Absin, bangkit satu laki-laki yang bernama Usamah bin Qatadah. Bangkit, rupanya dia ni yang jahat, yang bertanggungjawab di dalam menyebarkan fitnah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Jumpa dia ni di masjid Bani Absin, semayang juga kaki fitnah ni, semayang juga. Jumpa dia di masjid, dia bangkit berdiri, dia terus kata dekat pasukan yang main ni, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak kenal, kata inilah orang yang dia duk maki ni, dia tak kenal. Dia bercakap depan orang macam dia kenal sangat Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia condemn habis-habisan. Sa'ad bin Abi Waqqas main berdiri depan dia, dia tak kenal. Selalu orang jahat ni dia macam ni lah, dia bercakap ni macam dia ada di tempat kejadian tu, padahal dia pun tak tahu apa pun, dia buat cerita.
Di depan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ni bangkit berdiri. Dia kata, kalau hampa nak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, fa inna Sa'dan la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Dia kata, aku nak bagi tahu dekat hampa, Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur tak guna kami ni, dia ni kalau dalam hal mengagih-agihkan pemberian kepada rakyat, dia tidak akan berlaku adil. Dia tidak sama di dalam agihan. Dia ada pilih kasih. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan dia dalam hal menjatuh hukum dia tidak pernah adil. Dia bercakap ni di depan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak kenal. Qala Sa'ad duduk ada depan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Dia kata, demi Allah, aku nak minta kepada Tuhan 3 perkara untuk hang. Dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata depan ni, depan Syekh yang kata Usamah bin Qatadah yang duk pejahanam nama dia ni. Wallahi, dia kata, demi Allah, la ad'uwanna bi thalathin. Aku nak minta dekat Tuhan 3 benda untuk hang. Dia kata, Allahumma in kana abduka hadza kadhiban. Dia kata, ya Allah, kalau Syekh ni pembohong, dia kata, dia tuduh kata aku ni dalam memberi agihan tidak adil, dalam menjatuhkan hukum tidak adil. Kalau sekiranya in kana abduka hadza kadhiban, ni kalau dia ni hamba engkau ya Allah yang ni dia ni kalau dia bohong, qama riya'an wa sum'ah, dia bangkit berdiri, duk bercakap, duk berjatuh nama aku kerana riak, nak tunjuk kepada orang kata dia berani kata dekat aku, wa sum'ah, dan kerana sum'ah, nak tunjuk dia berani cakap. Fa'atil umrah, aku minta kepadamu ya Allah, bagi panjang umur dia ni. Dia bukan minta mati, dia minta panjang umur. Wa atil faqrah, tetapi panjangkan umur dia dalam kefakiran miskin. Dia kata, wa arridhu bil fitan, bahkan rintangi hidup dia dengan fitnah yang berbagai-bagai. Dan dia ni hidup dalam keadaan terfitnah. Wa kana ba'du, kata rawi hadis ni Jabir bin Samurah, dia kata betul apa yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu, idza su'ila yaqul syaikhun kabir maftun asabatni da'watu Sa'ad. Betul, dia panjang umur, dia jadi sasau, nyanyuk, duk melilau macam orang gila. Bila orang tanya dia, dia sendiri habang. Syaikhun kabir maftun, aku ni satu orang tua yang sudah kena fitnah. Dia kata, asabatni da'watu Sa'ad, telah menimpa aku doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata rawi hadis ni, wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhun. Dia ni kelihatan merayau-rayau di atas jalan, mengganggu perempuan yang berjalan di jalan. Itu dia jadi macam tu. Ini yang dikatakan apa? Akibat daripada fitnah. Kalau Uthman bin Affan difitnah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun difitnah. Orang yang melakukan kerja fitnah ini belum tentu hidup mereka ni boleh jadi elok ataupun tak elok, belum tentu. Nak jadi nasib tak baik orang yang dia fitnah, angkat tangan minta kepada Allah, Allah makbul doa orang yang kena fitnah, orang yang kena zalim ini, jadilah dia macam yang diminta oleh orang yang kena fitnah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita baca tadi, dapatlah kita faham bahawa apa? Hindarkan diri daripada melakukan fitnah-fitnah yang keji ini, kerana dia boleh memakan diri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2.